Now turn up. Hasrat hati jadi taruhan. Sungguh segak kaum India, pakaian tradisi jadi pilihan. Masyarakat India merupakan etnik ketiga terbesar di negara Malaysia dan merupakan salah satu kaum yang telah menyumbang ke arah pembentukan sebuah masyarakat majmuk di negara ini. Kehadiran kaum India ke tanah Melayu dapat kita saksikan apabila bermulanya gaya pemakaian dari benua India, khususnya di kalangan Hindu Celanese Tamil dan juga keturunan Punjabi Sikh. Pakaian kaum India lebih dikenali dengan warna-warna terang dan kaya dengan tenunan dan sulaman benang emas, perak, labuci serta batu-batu permata. Sebagai contoh, sari, kurta dan lain-lain. Jadi, ayo bersama-sama kita teroka pelbagai jenis pakaian India di negara ini. Little India Melaka terletak berhampiran Jalan Bendahara dan persimpangan Jalan Temenggung di Bandar Hilir Melaka. Di sini terdapat lebih kurang 25 kedai barangan India yang menjual pakaian, aksesori, makanan serta pelbagai lagi barangan keperluan masyarakat India. Peniaga-peniaga di sini juga sudah mula berniaga di kawasan ini sejak ratusan tahun dahulu mengikut generasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya dan rakan saya telah selamat sampai di Little India Melaka. Dan kami telah ditugaskan untuk mencari pelbagai jenis pakaian India. Jadi, jom bersama saya dalam ekspedisi pada hari ini. Jom! Di sini kita dapat lihat pelbagai jenis corak dan warna kain sari. Sari berasal dari subbenua India dan perkataan sari ini berasal daripada bahasa Prakrit iaitu satika. Terdapat dua unsur penting dalam pemakaian sari. Yang pertama ialah kain sari itu sendiri dan yang kedua ialah pemakaian coli. Coli ialah sejenis blaus yang mempunyai lengan pendek dan menampakkan pusat. Dalam tradisi masyarakat India, ia adalah kepercayaan mereka bahawa pusat manusia merupakan sumber kehidupan. Sekarang kita melihat pakaian lelaki. Perkataan kurta berasal dari bahasa Urdu iaitu sebuah pakaian tradisional yang pada awalnya dipakai di Afghanistan, Bangladesh, India, Pakistan, Nepal dan Sri Lanka. Kurta merupakan sehelai baju yang longgar dan selalunya dipakai oleh kaum lelaki India di Malaysia. Kurta boleh dipakai untuk pakaian harian atau pakaian formal dan ianya bergantung kepada reka bentuk atau corak di atas sehelai kurta itu sendiri. Ia juga boleh dipadankan dengan seluar jeans atau legging untuk dipakai sebagai pakaian harian atau dengan salawar, cuida atau dhoti untuk sesuatu yang lebih tradisional. Mari kita dengarkan maklumat yang lebih lanjut melalui temu bual yang telah diadakan. Ini baju apa? Baju kurta yang lelaki pakai. Untuk apa sahaja? Yang wedding atau visitor atau tempat sembahyang. Kalau casual, kalau untuk pakaian yang casual macam ni juga boleh? Macam ni bukan cakap tak boleh, tapi yang pakai selak dengan baju ni boleh. Macam simple. Pelagat, macam tengok simple saja. Baju kurta ni kalau nak pakai dengan seluar jeans pun boleh kan? Boleh. Jeans, leggings, apa pun boleh. Leggings untuk lelaki ada kan? Yang kecil-kecil boleh pakai. Kurta selalunya dibuat dengan kain kapas bagi memastikan pemakai dapat bergerak dengan bebas dan tidak terbatas dengan menggunakan kain yang berat. Bagi acara yang lebih formal, kurta boleh dibuat dengan kain sutera yang didondon dengan pelbagai batu permata atau hiasan yang telah disulam ke atas kain tersebut. Seterusnya adalah video kami menemu bual tauke kedai yang menjual pakaian India selama 25 tahun. The attires sense, the genre of the attires have changed a lot in this past few years. Malaysian Indians have always had a different culture compared to our Indian counterparts lah.
Like how the Chinese from China and the Chinese in Malaysia are completely different kan? Kita orang pun sama macam tu. Di sini, tauke kedai yang tidak ingin dikenali namanya telah menyatakan bahawa pakaian India sentiasa berubah mengikut perubahan atau peralihan masa sama seperti pakaian kaum-kaum lain. Oleh sebab itu, terdapat pelbagai jenis pakaian masyarakat India yang dapat kita lihat pada hari ini. Seterusnya, mari kita lihat satu lagi jenis pakaian tradisional India. Traditional ones that I do have are what we call Choli Lenga. Choli Lenga is a North Indian version of what the South Indians would call a Dawani Satta. Dawani means dupatta in Hindi, and this is the skirt, that's the top part, a blouse, which is also known as a choli. This is something that's traditionally in North India, usually worn for functions, blah blah blah. You know, and there's a formal function. This is the style, but not in Malaysia now. People don't want to go for this anymore because you buy something like this for 200-300 ringgit. You can wear it once, or maximum twice. You would wear it, and then very traditionally Indian. You don't see any other culture wearing this much of bling lah. Okay, this is something a bit more modern, where nothing about this is Indian apart from the fact that it's Lenga Choli. So what happens is either they westernize the prints or they westernize the style that they wear it. Like you see, traditional Choli Lengas will never have this kind of can cuts. This is actually an Italian design incorporated with the Indian feel. So these are the small things that we go about. Okay, macam yang kita tengok tadi ada banyak sangat pakai India dekat sini. So kalau selain tu korang boleh tengok dekat sini ada banyak aksesori. So kita tengok kat sini. Di sini dapat lihat set aksesori yang dapat menyempurnakan lagi pemakaian mereka. Dalam set ini ada satu tali pinggang untuk dipakai dengan sari dan aksesori yang lain adalah untuk dandanan rambut. Ini kalau 100 ringgit lah. Sekarang ada diskon. Ini pun dah tengok. Ini pun dah ada 100 dah. Nanti Anis kau nak kahwin dia lah kat sini. Ya ada diskon. Diskon kalau 30 ringgit. Dengan aksesori ini, mereka akan nampak lebih cantik dan bergaya. Tradisional boleh pakai ras. Sekarang pun orang Melayu pun guna. Sebagai rakyat Malaysia, kita tidak lagi asing dengan pemakaian perhiasan yang banyak oleh kaum India, terutamanya kaum wanita India. Mereka selalu menyarankan perhiasan-perhiasan yang diperbuat daripada emas. Jadi, apakah signifikan atau kepentingan yang terdapat dalam pemakaian barang kemas yang dipercayai oleh masyarakat India? Bagi menjawab soalan ini, kita haruslah menyiasat yang lebih mendalam tentang sejarah barang perhiasan terutama yang diperbuat daripada emas. Menurut kepercayaan Vedic, Brahma dan Agni, Tuhan dalam kepercayaan Hindu dilahirkan daripada emas. Ini menyebabkan emas menjadi simbol kesucian, ketuhanan dan kuasa. Pada era moden ini, barang perhiasan yang dipakai melambangkan kekayaan dan kuasa. Pengantin perempuan akan diberi barang perhiasan yang diperbuat daripada emas tulen untuk melambangkan kekayaan keluarga. Itu sahaja yang dapat kami rungkaikan daripada pelbagai jenis pakaian dan aksesori masyarakat India. Bismillahirrahmanirrahim. Ibnu Rajab pernah berkata, syukur itu dengan hati, lisan dan anggota badan. Syukur dengan hati adalah mengakui nikmat tersebut dari Sang Pencipta kerana dengan limpah kurnianya ia menjadi asbab utama kita diciptakan, dan apabila hatinya bersyukur maka lahirlah perasaan yang baik-baik di dalam kehidupan kita. Jadi sebagai rakyat Malaysia, kita tiada hak untuk mempersoalkan tentang kebebasan kerana ia telah dimiliki sejak sekian lama dahulu. Nilai-nilai murni seperti patriotisme perlu diterapkan di dalam hati setiap rakyat Malaysia kerana sifat inilah yang menyatu padukan lagi pelbagai bangsa yang wujud di bumi Malaysia ini. Ini kerana wujudnya pelbagai bangsa yang dimiliki dan dihuni oleh rakyat-rakyat Malaysia tidak kira bumi putera atau sebaliknya. Untuk menambahkan lagi ilmu pengetahuan kita, terdapat hampir 80 etnik yang wujud di negara kita dan ini menunjukkan betapa harmoninya negara kita ini. Bangsa-bangsa seperti Melayu, Cina dan India yang kebiasaannya disebut tidak kira di mana kita berada adalah bangsa utama yang terdapat di negara kita. Tidak dilupakan juga bangsa-bangsa orang asli seperti suku kaum Bisaya, Iranun, Suluk, Momogul Rungus dan banyak lagi.
inilah antara asbab-asbab utama mengapa keharmonian dan kebebasan tercetus di negara kita. Dan siapalah kita untuk mempertikaikan nikmat yang diperolehi kita pada hari ini jika ingin dibandingkan oleh negara-negara lain. Di sini kami dari kumpulan 3 ingin menyatakan luahan hati dan perasaan kami bahawa perasaan cinta akan negara adalah perkara yang sangat-sangat mulia dan ia wajar diterapkan dalam diri oleh kerana perasaan syukur dan cinta akan negara dan terhadap sesama sendiri dapat merapatkan lagi ukhuwah rakyat-rakyat Malaysia tidak kira agama, bangsa dan budaya. Satu Malaysia, menjana transformasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.